Okey, soalan 5. Sebuah bas bergerak melalui jalan yang lurus dan berhenti di suatu perhentian bas untuk mengambil beberapa orang penumpang. Okey, Rajah 5.1 menunjukkan graf hal laju versus masa. Okey. So dia bergerak daripada kosong velocity pergi ke 10 dalam masa 20 saat, kemudian dia mendatar saja 10 saat selama 20 dia mendatar sebanyak 10 meter per saat selama 20 saat dan decelerate ke 60. Kenapa cikgu cakap decelerate? Dalam graf velocity versus time, okay, kalau kita nak kira kecerunan M, kita akan ambil Y, koordinat Y bahagi koordinat X kan. So dalam ni koordinat Y adalah V, koordinat untuk X adalah T. So kalau V bahagi T, kita akan dapat terus pecutan. Sebab itu cikgu cakap tadi, kecerunan graf mewakili pecutan. So kita kena faham dah. So selain daripada itu, apakah yang dimaksudkan dengan graf luas di bawah graf ni kat sini yang cikgu bola lorek ni? Apa maksud dia? So kalau kita nak kira dia, kita akan ambil tinggi darab dia punya panjang dekat bawah tu kan. So kalau tinggi dia sama dengan V, dia punya panjang dia tu darab T. So V darab T dapatlah daripada formula V sama dengan dt ni, kamu dapatlah D. So bawah graf, luas di bawah graf merujuk kepada sesaran ataupun displacement. So before we jump to the questions, kita analyse dulu gambar rajah yang ada, bring out all the information ataupun prior knowledge yang kita ada sebelum ni. So dia kata lagi, pada keesokan harinya, bas tersebut telah melalui laluan yang sama. Keyword dia laluan yang sama, berhenti di perhentian bas yang sama untuk mengambil penumpang. Mungkin penumpang yang tak sama lah kot. Rajah 5.2 menunjukkan graf hal laju tersebut. So velocity versus time, kecerunan kita tahu mewakili pecutan, bawah graf mewakili jarak ataupun sasaran yang diambil. Kemudian kita boleh banding dua kat sini, kita nampak kecerunannya sedikit berbeza lah kat situ kan. Yang 5.2 tu lebih cerun berbanding 5.1. Luas di bawah graf sama sebab dia kata laluan yang sama. Kemudian apa lagi? Dia kecerunan. Okay, itu saja. So kita tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan? Ini jangan tulis formula A sama dengan V tolak U seperti itu. Jangan. Terus bagi definition. Kadar perubahan hal laju ataupun rate of change of velocity. Bahasa Inggeris dia rate of change of velocity. Kalau kadar perubahan sesaran itu bermaksud hal laju. Okay, so kena tahulah hubung kat situ. Ni soalan basic je. Soalan 5 ni soalan yang ada free marks lah. Soalan sebab apa? Soalan yang melibatkan perbandingan. Sekejap lagi kita tengok. Cikgu dah nampak tu soalan C. B, kita tengok B dulu. Namakan kuantiti fizikal yang diwakili oleh luas graf hal laju masa. Luas di bawah graf. So tadi kita dah tunjuk dah, luas di bawah graf ni basically adalah sesaran. Okay. Dapat daripada mana ni? V times T dapatlah D. Okay. So jawapan dia adalah displacement ataupun sesaran. Okay. C, perhatikan. So you need to observe 5.1 and 5.2. Okay. C1, bandingkan pecutan bas tersebut. So kita letak dulu jawapan. Pecutan bas
5.1. So basically macam tu je template dia. Kamu guna simbol ni, okay, ataupun simbolnya ini, ataupun simbolnya ini. Buat je, jawab je macam tu. Bandingkan pecutan bas tersebut dengan gerakan yang dalam gerakan yang pertama. So kita ada kat mana nak banding? Cikgu loretkan dengan highlightkan dengan warna hijau bagi kamu nampak, ataupun orange. Kat sini yang pertama dengan kat sini. So yang mana lebih pecutan tadi kan? Pecutan mana lebih besar? Nampak gaya? Lagi cerun graf, lagi tinggilah pecutan. So 5.2 lebih besar. So kat sini kita jawablah dalam template tadi, lebih kecil daripada 5.2. Simple saja, dapat satu markah. Pastikan bila buat perbandingan ada dua benda yang kamu bandingkan. Dalam kes ni apa cikgu bandingkan? Pecutan 5 pada 5.1 dengan 5.2. Jangan jawab pecutan bas 5.1 lebih kecil tanpa ada 5.2. Jawab dua-dua. Okey. Ini jawapan untuk C2 dan C3. Masa yang diambil dalam rajah 5.1 lebih besar daripada rajah 5.2. Masa kat mana nak tengok? Kita tengok kat sini. Dekat sini. Daripada sini nak ke situ. 0 ke 20. Yang ini ambil masa 0 ke 10. Okey. Jadi masa yang diambil rajah 5.1 lebih besar daripada rajah 5.2. Okey. C3 dia kata jarak yang dilalui oleh bas tersebut semasa pecutan. Semasa pecutan tersebut, so kita tahu dia dah bagi hint dah, laluan yang sama. Jarak yang dilalui dalam laluan yang sama tadi akan dapat laluan yang samalah, jarak yang samalah. Okey, so itulah jawapan dia. Kemudian D. Berdasarkan jawapan dalam 5C, so lepas habis soalan perbandingan, kita nak buat soalan hubung kait. Nyatakan hubung kait, okey, soalan hubung kait kat sini. Okey, di antara, so kamu nak kaitkan apa? Pecutan dan masa. Dan kamu nak kaitkan ni. So pecutan tadi adalah soalan C1, masa C2. So macam mana nak buat hubungan kat sini? Okey, hubungan dia senang je. Kalau kamu dah banding macam ni, kamu dah susun 5.1 satu side sama dengan yang dua tu sama. Kita tengok dekat sini. Ni, yang cikgu bulatkan ni. Itu simbol tu arah ke kiri. Yang bawah dia pula arah ke kanan. Kalau jadi macam ni, kalau maksudnya arah dia tak sama, kita gunakan template ni. Ni nak buat hubungan ni. Semakin bertambah pecutan, sebab kita gunalah yang pecutan dulu, dia letak pecutan kan. Semakin bertambah pecutan, semakin dia akan terbalik. Sebab arah anak panah tadi, bukan anak panah, simbol yang kita gunakan tadi terbalik. Jadi template kita pun akan terbalik. Semakin bertambah pecutan, semakin berkurang masa yang diambil. Kalau simbol tadi arah yang sama, dia akan jadi semakin besar. Itu template dia. Singlish dia kamu bolehlah jawab. The larger the acceleration, the less time taken. Okay. Baik ya. D2. Nyatakan pada hari apakah bas itu bergerak lebih laju. So kat sini kita boleh nampak lah, ini bukan apa hubungan, tapi lebih kepada pematian hari kedua.
Hari kedua. Sebab kecerunan pada hari kedua lebih tinggi. E. Berdasarkan rajah 5.1, so kita akan kena refer balik pada rajah 5.1 ni. Apabila bilangan penumpang bas bertambah, nyatakan perubahan. So now bus is getting heavier. Nyatakan perubahan yang berlaku. Maksudnya penumpang bertambah selepas dia berhenti tu, dia pick up balik. Nyatakan perubahan yang berlaku kepada pecutan bas selama 20 saat yang pertama. So take a look. Perubahan yang berlaku kalau 20 saat yang pertama ni, okey, kalau penumpang dah makin bertambah, okey, sekejap, apa jadi? Sekejap, cikgu clearkan sekejap. Kita nak tengok balik, bagi clear dulu. Minda kena clear, okey. So soalan dia tadi, what will happen to the acceleration kalau bas tadi ada penumpang lebih banyak? Maksudnya bus getting heavier, so dia makin susah lah. Makin susah lah dia nak pecut. So makin susah dia nak pecut, dan apa jadi pada pecutan dia? Pecutan dia semakin berkurang. Okey. Kecerunan graf 20 saat yang pertama. Kalau kecerunan graf, kalau pecutan graf berkurang, meaning dia punya kecerunan dia pun kenalah berkurang sebab dia saling berkaitan. Kecerunan mewakili pecutan. So settle. Habis soalan ke-5.